Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua anak-anak murid cikgu. Semoga hari ini ceria-ceria selalu. Okey, hari ini kita akan mempelajari satu tajuk lain di dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan, iaitu permainan kategori serangan bagi permainan bola jaring. Okey, kita tengok standard kandungan dulu. Okey, yang pertama, melakukan kemahiran bola jaring menggunakan pelbagai strategi dalam situasi permainan, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan bola jaring, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti, membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Yang terakhir, memahami dan mengaplikasi etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti. Okey, standard kandungan ni lebih kurang sama juga dengan standard kandungan dalam permainan yang minggu lepas, iaitu bola sepak. Okey, seterusnya kita tengok pengenalan bagi permainan bola jaring. Permainan bola jaring merupakan permainan teknikal dalam kategori serangan. Terdapat beberapa kemahiran dalam permainan bola jaring seperti menerima bola, hantaran bola, gerak kaki, menjaring, mengawal dan mengadang. Kemahiran taktikal pula ialah strategi hantaran tengah, sistem hantaran ke dalam dari garisan tepi dan sistem hantaran ke dalam dari garisan gol. Okey, kejap lagi awak akan diberikan video bagaimana kemahiran teknikal ini digunakan. Kemahiran teknikal dan taktikal ini akan membantu murid merancang strategi menyerang dan bertahan dalam permainan bola jaring. Strategi menyerang dan bertahan akan dilakukan dalam situasi permainan. So, untuk bidang kita hari ini, awak akan mempelajari bagaimana taktikal ataupun strategi yang digunakan dalam permainan bola jaring. Okey, seterusnya kita pergi kepada strategi menyerang dalam permainan. Okey. Permainan bola jaring mempunyai 7 orang pemain di dalam gelanggang, iaitu penjaga gol. Kita kenali dia sebagai GK. Okay, kalau awak tengok untuk jersey bola jaring, dia akan memakai vest ataupun baju lain, vest yang di belakang atau di depannya ada menulis GK. Itu bagi penjaga gol. Dan seterusnya pertahanan gol, GD. Pertahanan sayap, WD. Pemain tengah, C. Penyeram sayap, WA. Penyerang gol, GA. Dan penjaring gol sebagai GS. Ini adalah senarai-senarai pemain yang ada di dalam permainan bola jaring. Awak kena ingat GK itu apa, GD itu apa, WD itu apa, C itu apa, WA itu apa, GA itu apa dan juga GS itu apa. Tadi cikgu dah terangkan. Okey, seterusnya kita akan tengok strategi menyerang hantaran tengah. Bagaimana strategi ini digunakan? Okey, strategi menyerang hantaran tengah. Strategi menyerang dari hantaran tengah dilakukan ketika pasukan dalam situasi menyerang pasukan lawan. Hantaran tengah ialah situasi untuk memulakan permainan bola jaring selepas setiap jaringan gol dilakukan. Contoh serangan dari hantaran tengah adalah seperti berikut. Okey, kalau awak tengok gambar rajah di bawah ni, C terus kepada GD, GD kepada WA, WA terus kepada GS dan seterusnya jaringan dilakukan. Okey, tengok yang seterusnya, C kepada WA, kepada GA ataupun GS. Okey, yang seterusnya C kepada GA, kepada WA, kepada GS. Dan yang terakhir C kepada WD, kepada C, kepada GA ataupun
GS. Okey, itu adalah petunjuk. Awak tengok anak panah yang straight itu adalah hantaran, yang putih-putih, yang putus-putus itu adalah pergerakan pemain. Tengok macam mana sistem ini dilakukan. Seterusnya saya akan tunjukkan kepada awak tontonan video untuk awak lagi lebih memahami bagaimana permainan ini dilaksanakan. Okey, seterusnya kita akan tengok strategi menyerang hantaran ke dalam. Strategi menyerang hantaran ke dalam bertujuan untuk menyerang. Terdapat dua jenis hantaran ke dalam, iaitu hantaran ke dalam dari garisan tepi dan hantaran ke dalam dari garisan gol. Kita tengok yang pertama, hantaran ke dalam dari garisan tepi. Tengok tepi lain gelanggang bola jaring tersebut, GD kepada WA kepada C kepada GA dan seterusnya kepada GS dan jaringan dilakukan. Yang kedua, hantaran dari garisan tepi, GD kepada C kepada GA dan GS, seterusnya jaringan dilakukan. Ataupun GK kepada GD kepada WA kepada GA ataupun GS, dan seterusnya WA kepada C kepada GA dan seterusnya kepada GS, jaringan dilakukan. Ini adalah strategi untuk hantaran dari garisan tepi. Seterusnya hantaran ke dalam dari garisan gol, GS kepada WA dan terus kepada GA dan jaringan dilakukan. Okay, awak tengok petunjuk tu, anak panah yang straight, yang lurus itu adalah hantaran, dan anak panah yang putus-putus adalah pergerakan pemain. Nampak? Okey, jadi seterusnya untuk awak lebih faham lagi, kita akan tengok tontonan video. Menyerang hantaran percuma dan penalti dalam kawasan gol. Pasukan perlu merancang strategi menyerang dengan hantaran percuma atau penalti yang diberikan oleh pengadil. Hantaran percuma dilakukan bagi semua kesalahan dalam gelanggang, melainkan sentuhan atau halangan, dan diambil di tempat kesalahan berlaku. Hantaran penalti diberikan untuk kesalahan sentuhan atau halangan dalam gelanggang kecuali kawasan gol. Okey, awak tengok yang pertama, hantaran percuma dalam kawasan gol. Okey, lihat macam mana yang biru itu, anak panah biru adalah arah pergerakan bola, yang putih adalah arah pergerakan pemain. Tengok bagaimana C dia bergerak, GA dia menerima bola dan memberi hantaran kepada GS, dan GS membuat jaringan gol. Okey. Seterusnya kita tengok hantaran penalti dalam kawasan gol. Okey, tengok bagaimana C dia beri kepada GS terus menjaringkan gol. Okey. Habis untuk strategi menyerang, seterusnya kita akan pergi kepada strategi bertahan dalam permainan. Okey, dalam strategi bertahan ni awak akan jumpa dua strategi, iaitu strategi 1 lawan 1 dan juga strategi mengawal zon. Strategi 1 lawan 1, ketika permainan berlangsung, semua posisi pemain akan mengawal setiap pemain penyerang. Strategi ini dipanggil 1 lawan 1. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil one by one.
Okey, pemain GK akan mengawal GS, pemain GD mengawal GA, pemain WD mengawal WA dan pemain C mengawal C. Okey, awak tengok gambar raja di bawah itu bagaimana cara dia bermain. Okey. Untuk laksanakan permainan ni, pergerakan kita terbatas disebabkan PKP ni. Saya harap awak di rumah dapat praktikkan bersama awak punya parent ataupun awak punya adik-beradik untuk awak lebih memahami lagi dalam permainan ni. Okey. Seterusnya dalam strategi bertahan, kita tengok strategi mengawal zon. Okey. Kawalan pemain di dalam zon merupakan satu strategi bertahan yang terdapat dalam permainan bola jaring, iaitu 5 zon telah dibagikan kepada gelanggang bola jaring. Zon 1 awak tengok yang berwarna kuning tu, kawasan D1. Zon 2, kawasan gol 1 sebelah kiri. Itu yang warna orange sikit tu. Okey, zon yang ketiga, kawasan tengah. Itu kita panggil zon ketiga. Center yang warna pink tu. Zon keempat, kawasan gol 2 sebelah kanan. Nampak? Yang warna hijau. Dan zon 5, kawasan D2. Ini adalah strategi yang awak akan gunakan di bahagian-bahagian zon di dalam permainan bola jaring. Tengok macam mana permainan ini dilaksanakan. Okey, saya harap awak faham dengan penerangan saya tadi. Seterusnya, kita pergi yang terakhir iaitu merancang strategi. Bagaimana awak merancang strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. Okey, strategi menyerang dan bertahan. Peraturan ringkas bola jaring 3 lawan 3 ini selalu digunakan. Okey, untuk kita praktis, untuk kita belajar bagaimana strategi menyerang dan bertahan 3 lawan 3. Yang pertama, gelanggang digunakan separuh sahaja. Bermula dari kawasan zon dibahagikan kepada 3 zon, iaitu zon 1, zon 2 dan zon 3. Posisi pemain yang bermain ialah pemain C, WA dan GA. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan pertandingan bola jaring diaplikasikan. Masa permainan 5-1-5 minit saja. Bermaksud dia 5 masa, separuh masa pertama, 1 minit rehat, 5 minit separuh masa kedua. Pasukan yang menang diberikan 3 mata. Okey, yang kelima, posisi dan pergerakan pemain adalah seperti berikut. C akan bermain di zon 1 dan 2, WA bermain di zon 1 dan 2, GA bermain di zon 1, 2 dan 3. Okey, untuk GA ni dia bergerak bebas di zon 1, 2 dan 3, bermakna penat sikit bagi pemakai jersey GA. Selepas tamat permainan, guru boleh menukar pemain dengan murid yang lain semasa permainan berlangsung. Murid yang tidak bermain perlu menganalisis strategi permainan. Okey, untuk laksanakan permainan ni, saya menunggu waktu yang sesuai untuk awak kembali ke sekolah. Nanti kita akan praktikkan di waktu PJPK. Okey, selesai untuk pembelajaran hari ini. Saya harap sedikit sebanyak apa yang akan saya kongsikan dan saya berikan kepada awak ini memberi manfaat kepada semua. Jadi untuk tugasan pada hari ini, siapkan nota bagi bab ini. Latihan saya akan berikan di dalam kita punya grup WhatsApp. Okey, saya harap semua jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah bila keadaan kembali tenang, kita dapat kembali ke sekolah seperti biasa. Sekian, terima kasih daripada saya, Cikgu Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.